Jumlah dagangan Malaysia melepasi paras 2 trilion ringgit buat pertama kalinya pada 2021 dengan peningkatan 24.9% tahun ke tahun berbanding penurunan 3.3% pada 2020. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, ekspor naik 26.1% kepada 1.2 trilion ringgit disumbangkan prestasi memberangsangkan bagi kedua-dua ekspor domestik dan ekspor semula. Ekspor domestik melepasi paras 1 trilion buat pertama kalinya menokok 26.6% tahun ke tahun, manakala ekspor semula meningkat 24.0% kepada 229.0 bilion ringgit. Muhammad Uzir berkata import pada 2021 turut mencatatkan pertumbuhan sebanyak 23.3% untuk mencapai nilai tertinggi 987.3 bilion ringgit. Sementara itu, imbangan dagangan kekal dengan lebihan bagi tahun ke-24 berturut-turut sejak 1998 kepada 253.7 bilion ringgit dengan kenaikan 38.4%. Dan sudah tentu untuk waktu ini, kita nak meneliti kepada angka-angka yang dikeluarkan oleh DOSEM berkaitan dengan perdagangan tahun 2021. Kita terus saja bersama dengan Nina. Baik, terima kasih Harif. Jadi saya akan kongsikan prestasi dan kedudukan perdagangan luar negeri pada tahun 2021 yang seperti Harif kata ia baru dikeluarkan laporan terkini oleh DOSEM. Jadi kita dapat melihat ialah graf menunjukkan prestasi kedudukan perdagangan luar negeri 2021 daripada tahun 2010 sehingga 2020. Jadi anda dapat lihat prestasi pada 2017 sehingga 2017 sehingga 2019 pada prestasi perdagangan kekal stabil. Namun pada tahun 2020 iaitu jumlah dagangan turun sebanyak negatif 3.3%, iaitu seperti kita tahu pada 2020 kita dilanda bencana COVID-19 dan pelaksanaan PKP. Jadi namun pada 2021 tahun lepas Malaysia bangkit dan ekonomi kembali pulih, di mana kita dapat melihat prestasi pada tahun 2021 iaitu sebanyak import ekspor iaitu mencatat 1,241 bilion ringgit, manakala import mencatat 987.3 bilion ringgit untuk perdagangan import. Ini kita dapat melihat peningkatan pada tahun lepas iaitu peningkatan yang tertinggi, iaitu ia mencatatkan sebanyak 24.9% dagangan pada tahun lepas. Jadi mari kita teliti lebih lagi ekspor dagangan utama yang mana kita dilihat terbagi kepada 3 dagangan ekspor, iaitu adalah produk EEE, iaitu produk EE adalah sumbangan tertinggi ekspor utama iaitu mencatatkan sebanyak 36.7% iaitu dengan jumlah 456 bilion ringgit, iaitu peningkatan dagangan sebanyak 18%, diikuti juga dengan ekspor produk minyak kelapa sawit dan hasil keluaran berasaskan minyak kelapa sawit, diikuti juga dengan keluaran petroleum bertapis. Jadi kita teliti pula apakah prestasi import mengikut penggunaan akhir dan BEC. Kita dapat lihat iaitu ekspor barangan perantaraan adalah sumbangan tertinggi iaitu sebanyak 55.3%, mencatatkan jumlah sebanyak 545.8 bilion ringgit, iaitu peningkatan tertinggi untuk import sebanyak 27.2%, diikuti juga dengan import barangan modal dengan barangan penggunaan. Jadi apa yang kita boleh teliti, ekspor dan import meningkat lebih tinggi pada tahun lepas. Jadi kita lihat pula rakan dagangan utama di Malaysia iaitu sumbangan sebanyak 25.9% iaitu sumbangan dagangan oleh ASEAN meningkat, di mana ekspor meningkat sebanyak 343.5 bilion ringgit iaitu sebanyak peningkatan 25.8% dan juga import meningkat sebanyak 33.1% iaitu sebanyak 232.7 bilion ringgit, diikuti dengan dagangan rakan dagangan tertinggi iaitu sumbangan daripada China iaitu sebanyak 18.9% dengan ekspor yang meningkat sebanyak 20.9% dan import meningkat sebanyak 33%, diikuti juga dengan negara Singapura dengan Amerika Syarikat. Jadi Haris, ini adalah kedudukan dan prestasi terkini mengenai perdagangan luar negeri di Malaysia pada tahun 2021 yang dapat saya kongsikan pada waktu ini.
Ya, sudah tentu waktu ini juga kita nak memperincikan melihat kalau kita bercakap soal perdagangan, kita nak meneliti bagaimana impak di peringkat global dan apa yang berlaku di Amerika Syarikat dan memberi impak kepada Malaysia. Jadi kita nak bersama dengan Muhammad Zafri Zulkifli, pakar ekonomi dari MIDF Research. Zafri, terima kasih kerana sudi bersama dalam Niaga Awal ni. Pertama sekali reaksi melihat kepada pengumuman terkini The Fed yang berkenaan dengan kenaikan kadar faedah, apakah impak yang boleh kita jangkakan kepada Malaysia? Baik, terima kasih Harith. Pertama sekali, jangkaan 75 mata kenaikan oleh ke atas kadar faedah di Amerika Syarikat ini telah dijangka oleh market dan para penganalisa market. Tapi apa yang penting sekali ialah kenyataan yang dibuat oleh pengurusi Bank Pusat tersebut, iaitu Jerome Powell, menyatakan indikator-indikator ekonomi di Amerika telah pulih dan bertambah baik, dan ini akan mendorong kepada penurunan kadar kenaikan kadar faedah ini dengan berbaki 3 mesyuarat pada September, November dan Disember. Kami menjangkakan kadar kenaikan seterusnya ialah sebanyak 50 mata, 25 mata dan 25 mata pada mesyuarat pada bulan Disember. Iaitu akan berakhir pada kadar 3 ke 3.5% untuk kadar faedah Amerika Syarikat. Apakah kesan? Kesan kepada pasaran saham di Amerika Syarikat dan juga Malaysia akan memberi suntikan positif kepada para pelabur, dan ini memberikan ruang untuk ringgit mula bertambah baik dan mengukuh, terutamanya bermula pada bulan September nanti. Jadi Zafri, kita melihat unjuran KDNK Malaysia oleh IMF penurunan sebanyak 5.5% kepada 5.1% untuk tahun ini. Jadi kita mahu tahu apakah komen MIDF mengenai penurunan ini? Baik, IMF telah menurunkan unjuran global growth daripada 3.6 ke 3.2%. Salah satu penyumbang adalah penurunan akibat daripada ekonomi Amerika Syarikat dan China, dan penurunan Malaysia ini terkait dengan ekonomi China, iaitu daripada 4% lebih ke 3.3% pada tahun ini. Baik, namun kami berpendapat ekonomi Malaysia masih kekal pada landasan yang kuat, terutamanya melihat pada keadaan domestik ekonomi yang mana kadar pengangguran telah turun ke 3.9%, prestasi perbelanjaan runcit terus kekal kuat, berkembang sebanyak 20%, dan aktiviti dagangan antarabangsa kekal berkembang sebanyak lebih 2 digit, dan data terkini menunjukkan ekspor berkembang sebanyak 30%, import berkembang sebanyak hampir 50%, dan hubungan dagangan antara Malaysia dan China kekal berkembang lebih pada 2 digit, 10 ke 15% pada 6 bulan pertama tahun ini. Oleh itu kami MIDF Research mengekalkan unjuran kami iaitu GDP growth pada 6% untuk tahun ini. Dan kami yakin prestasi ekonomi mampu melihat pada indikator-indikator yang ada mampu mencapai tahap 6% untuk tahun 2022. Jadi bagaimana pula dengan keadaan inflasi negara? Adakah kadar OPR akan dinaikkan lagi? Baik, untuk menjawab soalan inflasi, indikator terbaru input inflasi, iaitu dikenali sebagai PPI, telah mencatatkan penurunan sebanyak 10.9%. Inilah paras terendah dalam masa 4 bulan. 10.9 ini tercatat pada bulan Jun. Okey. Kenapa dia turun? Dia turun kerana ada sedikit penurunan dalam harga komoditi global, minyak sawit, minyak petrol dan juga barang komoditi yang lain. Dan juga kita dapat kesan ada sedikit bertambahbaikan dalam aktiviti rantaian global Supply Chain Index. Oleh itu, dia telah memberikan sumbangan kepada penurunan input inflasi ini. Oleh itu, kami menjangkakan kadar inflasi akan mula menurun pada separuh kedua tahun ini.
walaupun pada separuh pertama adalah 2.5%, jangkaan kami adalah 2.8%. Jadi kadar inflasi kita masih dalam lingkungan yang ditetapkan oleh Bank Negara, iaitu 2.3 ke 3.3%. Mengenai OPR, kadar OPR ini akan dinaikkan lagi. Kami jangkakan lagi 25 mata pada September, iaitu daripada 2.25% ke 2.5% untuk September. Dan kenaikan OPR ini sangat terkait dengan hubungan dengan prestasi ekonomi domestik yang semakin mengukuh dan semakin baik. Seperti saya sebut tadi, kadar pengangguran, perbelanjaan runcit, perkembangan aktiviti dagangan luar, dan yang paling penting sekali ialah inflasi teras ataupun dipanggil core inflation terus meningkat. Pada bulan Jun telah meningkat pada 3%, iaitu paras tertinggi sejak 5 tahun yang lalu. Oleh itu, ia akan memberikan ruang untuk Bank Negara untuk normaliskan lagi kadar OPR ke pas yang lebih tinggi. 2019 kadar OPR pada 3%. Jadi Bank Negara akan menyusun langkah untuk ke arah itu, tapi kami jangkakan untuk tahun ini dia akan berakhir pada 2.5% kadar OPR. Sudah tentu kalau kita bercakap soal kadar OPR ini, kadar kenaikannya itu boleh dijangka seperti banyak firma kajian juga, termasuk MIDF Research juga menyatakan bahawa kemungkinan naik 25 mata asas lagi untuk dalam mesyuarat yang akan datang ini pada September, dan sudah tentu kami di Niaga Awal ini akan terus membawa perincian lanjut dari semasa ke semasa. Terima kasih sekali lagi Muhammad Zafri Zulkifli yang merupakan pakar ekonomi dari MIDF Research.